Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pengajian kita. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab, nama kitab kita ni Hikayatun Fiqhiyatun. Hikayat Fiqhiyah. Kisah-kisah fiqh. Kisah fiqh maknanya kisah yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang fiqh. Baiklah para pelajar sekalian, tajuk kita, perbincangan kita pada siri yang ke-61 ini di bawah tajuk Ketegasan Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam siri yang lepas, siri yang ke-60, kita telah dengar cerita Abu Sa'id. Sambungan dia, kebetulan riwayat dia lagi pada kali ini. Maka kita sambung cerita dia dalam sudut lain pula, sudut ketegasan dia. Kemudian dalam kisah ini berlaku perbincangan antara suami isteri. Suami isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, nama dia Zainab. Zainab berbincang dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang hebat, yang besar, tentang infak. Dia seorang perempuan yang ada duit, ada harta, sebab dia pandai, dia boleh bekerja, kan? Dia boleh bekerja. Orang panggil pandai mencari harta, cari rezeki. Maka dia yang infak kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud. Boleh jadi Ibnu Mas'ud ni sibuk dengan kerja-kerja dakwah, kerja jihad. Kemudian berlakulah dialog dan Ibnu Mas'ud macam tak berapa yakinlah juga dengan masalah ni. Dia kata pergi tanya Nabi sendirilah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan hidup di zaman Nabi, senang. Maka dalam kisah ini apa yang kita nak bincangkan, kisah sedekah, infak isteri kepada suami, anak-anak dan juga orang-orang di bawah jagaan kita. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada kisah penuh riwayat ini, di mana hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua riwayat. Satu riwayat pendek, satu lagi riwayat panjang. Ana ambil riwayat panjang supaya para pelajar lebih rasa gembira mendengar cerita. Imam Bukhari dan Muslim riwayat daripada Zainab sendiri. Dia kata pada hari raya, rawi dia tak tahu, dia kata raya Adha ke raya Fitrah, yang penting hari raya, dia duduk di masjid, di mana di musalla, tempat solat raya. Fara'aitun nabiyya, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Zainab kata dia tengok Nabi bersabda. Faqala tasaddaqna walau min huliyikum. Wahai perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mula-mula dia khutbah kepada umum. Mana khutbah raya kan depan tu laki-laki, kaum muslimin. Dia panggil tartib saf, imam, orang dewasa muslimin, kanak-kanak baru wanita. Maka Nabi SAW mula-mula dia khutbah umum, semua orang. Selepas selesai, Nabi kita ke belakang, pergi ke tempat ruang solat wanita. Mungkin dibimbangi mereka tak dengar ke suara ke, ataupun ada tajuk khusus yang baginda Nabi SAW nak sampaikan kepada muslimah, kepada wanita. Maka Nabi SAW pergi, Nabi bersabda, tasaddaqna walau min huliyikunna. Wahai para wanita, sedekahlah, infaklah, bagilah derma dengan apa saja, walaupun dengan perhiasan kamu. Maknanya kan orang wanita hari raya kan, pakai anting-anting, pakai subang, pakai cincin, pakai macam-macam dia punya perhiasan. Wa kanat Zainab ni tunfiqu ala Abdillahi wa aitam fi hajriha. Dia banyak beri nafkah, maknanya nafkah belanja rumah tu dia yang keluarkan. Siapa dia? Zainab ni. Mana dia ada duit. Dan juga anak yatim yang dia bela di rumah dia. Dia ada anak yatim, anak saudara dia jaga. Faqalat li Abdillah. Bila balik selepas raya, dia pun tanya suami dia. Tanya suami dia, sal Rasulullah. Abang boleh tak pergi tanya Nabi SAW? Ayujzi anni an unfiqa alayka wa ala aitami fi hajri minas sadaqah. Boleh ke saya ni boleh pahala ke? Begitulah lebih kurang. Soalan dianya, saya beri nafkah kepada abang dan juga kepada anak-anak yatim yang kita bela ni. Yujzi minas sadaqah. Boleh bagi sedekah. Kata dia Ibnu Mas'ud, sali anti. Awaklah pergi tanya sendirilah. Pergi tanya sendirilah. Boleh jadi Ibnu Mas'ud ni malu nak pergi tanya kan. Dia sahabat besar. Tiba-tiba pergi tanya macam mana Rasulullah, isteri saya nafkah dengan saya. Rasa malu juga kan. Awak pergi sendirilah. Kata di Zainab, fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergilah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi tanya hukum. Fawajadtu imra'atan minal ansari 'alal bab. Aku kebetulan ada seorang lagi wanita duduk di tepi pintu Nabi yang dengar khutbah tadi juga. Maknanya isu yang sama. Dia kata isu yang sama. Hajatuha mithlu hajati. Dia pun nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isu yang sama. Jadi katanya mengikut dalam riwayat menamakan seorang perempuan, seorang lagi tu nama dia Zainab juga. Nama dia Zainab. Zainab isteri kepada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri. Tengok nama dia Zainab Al-Thaqafiyah. Kan? Maaf. Zainab nama dia. Dia ni isteri kepada Abu Mas'ud Al-Ansari. Isteri dia nama Zainab juga. Dua-dua Zainab. Bincang dua ni, macam mana kita nak tanya ni? Maka mana nak tanya? Famarra alaina Bilalun. Bilal datang. Ni ada orang tolong tanya. Ya Syekh Bilal, boleh tak tolong tanya Nabi SAW tentang kami ni banyak beri nafkah kepada suami, kepada orang-orang yang kami jaga. Kami ni boleh pahala ke, boleh macam mana ke, memadai ke tidak? Wa qulna la tukhbir bina. Kalau boleh jangan sebutlah kami ni, pergi tanya hukum je lah. Dia malu juga tu. Kan? Fadakhala fasa'alahu. Bila apa masuk rumah Nabi SAW, tanyalah hukum. Nabi pun tanya, man huma? Siapa? Siapa dua orang yang bertanya tu? Siapa? Apa nama dia? Ini kita kena tahu. Para jemaah sekalian, kita kena ingat.
Bila kita tanya hukum, kadang-kadang ustaz tanya balik, siapa awak? Sebab apa kita nak tahu yang menanya ni, yang bertanya ni laki-laki ke wanita? Siapa orangnya? Jadi kita nak memberi jawapan, kadang-kadang kena tengok kepada realiti. Qala, kata Bilal, Zainab. Bila kenal lah Zainab ni orang masyhur juga. Ibnu Mas'ud ni bukan orang biasa-biasa kata orang. Qala, kata Nabi sallallahu ayyuz zayanib. Zainab mana? Rupanya zaman Nabi tu ramai Zainab. Yang seorang lagi tu, isteri Abu Mas'ud Badri, Zainab juga. Isteri Nabi sallallahu sendiri ada di Zainab. Maknanya Zainab ni satu fenomena di zaman tu, nama Zainab. Zaman kita ni Zainab tak apa nak ramai dah. Jarang orang muda-muda letak nama anak dia Zainab. Yang ada pun moknak hak lama-lama ya kan. Qala imra'atu Abdillah. Zainab isteri Abdullah Mas'ud. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, sah sedekah kamu kepada suami kamu. Laha ajran. Kamu dapat 2 pahala, ajrul qaraba wa ajrus sadaqah. Pahala sebab membantu kerabat kaum yang terdekat, keluarga, dan pahala sedekah. Maknanya kita bantu keluarga ni, kita dapat 2 pahala. Baik. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id, Zainab sendiri bertanya. Boleh jadi setelah ditanya oleh Bilal, wallahu alam, dia tak sebut di sini. Boleh jadi Nabi kita jenguk keluar rumah, kita tengok Zainab ada itu, dia tanya, ada masalah apa? Qalat, Zainab kata, qalat, ya Rasulullah, innaka amartal yaum bis sadaqah. Dalam khutbah tadi, khutbah raya tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galakkan kami supaya bersedekah. Wa kana indi huliyun li. Saya ada barang perhiasan, barang kemah ada. Fa aradtu an atasaddaqa bihi. Saya berniat nak bagi sedekah ni. Fa za'ama ibn Mas'ud. Tapi suami saya kata, ni bagus ni, dia tanya soalan. Ini pentingnya, orang yang bertanya soalan tu dia tanya sendiri, sebab dia ada benda yang kita nak tahu apa dia punya soalan tu kan. Maka dia pun tanya. Faza'ama ibn Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man atasaddaqu bihi alaihim. Dia kata dia, sebab dia miskin, anak-anak dia, orang-orang yang kita jaga, lebih berhak saya sedekah daripada bagi pada orang lain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ibn Mas'ud. Nabi kata, benar, betul apa yang dicakap oleh suami awak. Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anak-anakmu, orang yang berhak menerima bantuan infak, sedekah daripada orang lain, sebab dia ada di sini. Kenapa nak pergi sedekah orang jauh-jauh? Kita sedekah depan rumah kita dulu kan. Ini para jemaah sekalian, hazal hadis rawahul Bukhari. Selesailah hadis kita, agak detail penjelasannya dalam hadis yang ada di sini. Baik. Dilalatul hadis, hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazus sadaqah ala zauji wa al abna. Harus seorang wanita itu bersedekah, infak, bantu suaminya sendiri dan juga anak-anak dia. Kenapa timbul isu ni? Tuan-tuan kena sedar, kita ni bila sebut bab nafkah, yang wajib nafkah ke atas isteri dan anak-anak, siapa yang bertanggungjawab? Suami, bukan isteri. Isteri tak bertanggungjawab, isteri dinafkahkan, bukan dia yang mencari nafkah. Tapi oleh kerana isteri mempunyai ruang ekonomi yang baik, dia ada bisnes, ada orang panggil kerja yang menyebabkan dia ada duit. Suami dia miskin, maka Nabi SAW menggalakkan isteri infak, sedekah kepada suami. Macam zaman kita inilah, zaman kita ini senang-senang kita cakap,
isteri kerja. Tak kira lah cikgu ke, ustazah ke, pegawai ke, apa benda. Suami dia tak ada kerja. Dulu-dulu ada juga sikit kerja tak. Boleh bawa kereta, jual-jual pasar malam ke, jual handphone ke. Dia panggil kabut lah istilah hak. Bahasa jenis letak punggung kereta, buka, jual. Ni musim PKP ni apa nak jual? Jadi isteri boleh sedekah. Kerana suami jangan ungkit, itu sedekah itu. Jangan dia kata mu ni pandai makan saja ya. Nah, semua benda aku beli lah, jangan ungkit. Puan, cikgu ke, ustazah ke, apa dia pegawai ke, dia suami kita tak ada makanan, tak ada duit, nak kerja pun tak ada, awak beli makan, awak balik. Niat sedekah kepada suami dan anak-anak. Boleh pahala puan-puan sekalian. Allahu Akbar. Ini untungnya bila kita niat baik dalam Islam. Ni ada setengah orang ni dah asyik duk tulis kat Facebook ya. Kan? Duk tulis kat Facebook apa punya suami malah kerja. Kadang-kadang suami bukan malah, tak ada kerja yang sesuai dengan dia. Dia pun uzur, dia sakit, dia tak, orang panggil tak larat nak kerja contohnya. Jangan pula marah-marah. Kalau marah, boleh marah tapi rugi pahala. Siapa dia marah, dia akan rugi apa? Rugi pahala. Jangan ambil kerugian. Baik para jemaah sekalian. Dalam kisah ini, isu yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri. Kita dah bincang dalam siri yang 60 yang lepas. Abu Sa'id Al-Khudri ini nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Seorang yang masyhur, banyak meriwayat hadis, dan dia salah seorang daripada yang ikat setia dengan Nabi SAW untuk menyatakan kebenaran. Tegas dalam mempertahankan hak dan prinsip. Tegas. Dia di antara yang meriwayatkan hadis Nabi SAW, la yamna'anna ahadakum makhafatun nas an yatakallama bil haqqi iza ra'ahu aw 'alimahu. Dengar tuan-tuan. La yamna'anna ahadakum, jangan seseorang kamu terhalang. Terhalang dengan apa? Makhafatuna, kerana takut kepada orang. Kita nak nyatakan kebenaran, takut. Nak menyatakan hak, tak berani. Nak cakap benar, takut. Iza ra'ahu aw 'alimahu, apabila dia tengok benda benar, ataupun dia tahu benda benar, ataupun dia tahu benda salah, mesti mempertahankan, mesti menyekat benda salah, mempertahankan kebenaran. Nabi kata apa? Mu jangan takut. Dalam riwayat lain, la yamna'anna rajulan hibatun nas. Janganlah kamu takut dengan sebab orang tu hebat, orang tu gah, orang tu pakar besar. Kamu nak menyatakan kebenaran apabila kamu tengok benar ataupun kamu saksikan, fa innahu, dengar ni. Nabi kata apa? Fa innahu la yuqarribu min ajalin wa la yubaidu min rizqin. Orang yang berani menyatakan kebenaran bukanlah dia mendekatkan dia kepada kematian ajal ataupun menjauhkan rezeki dia. Tidak. Semua itu Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita, ajal kita. Bagi kitanya, nyatakan kebenaran, jangan takut-takut. Kalau setakat orang nak kutuk kita, orang nak hentam kita, netizen, apa benda ni, naratif lah, apa benda, duk komen kita, biarkan dia. Yang penting, kita sampaikan yang benar. Kata dia siapa? Dengan kata Nabi SAW. Maka, dengan sebab ini, sebab hadis ini, dia meriwayatkan, qala Abu Sa'id Khudri kata apa? Fahamalani zalika ala an rakibtu ila Muawiyah. Berdasarkan hadis inilah aku berani menaik kenderaan dari Madinah pergi ke Syam untuk jumpa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu telah menjadi khalifah. Muawiyah jadi khalifah, Abu Sa'id pergi ke Syam, famalatu uzunai, aku telah sampaikan nasihat-nasihat aku penuhkan nasihat aku dalam telinga Muawiyah. Masya Allah, tabarakallah. Berani dia. Semua rajak tu. Lepas aku bagi nasihat, aku balik Madinah. Subhanallah. Kan? Ada setengah riwayat mengatakan,
ada riwayat mengatakan Abu Sa'id satu hari dia menangis. Dia menangis. Dia walaupun dia tengok tegas dia ni, tegas pergi ke Syam untuk menasihati Muawiyah. Ini dia panggil prinsip Ahlus Sunnah, bila nak tegur pemerintah, dia tak tegur secara bersenjata, bangkit, panggil orang pergi berhimpun di padang buat demonstrasi, contoh tidak. Tapi dia pergi nasihat, jumpa dengan khalifah, nasihat, bagi pandangan, sudah bagi baik-baik. Itu kerja para alim ulama kita zaman tu. Zaman kita ini main Facebook lah kan. Nak kata apa? Ini di antara kehebatan hadis ini, diriwayat oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lain. Yang pentingnya keberanian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu hari pada hari raya, dengar satu lagi hadis. Hadis ini masyhur. Pada hari raya, An-Tariq bin Syihab, hadis ini dalam Muslim, dia kata nama dia Marwan Ibnul Hakam, Gubernur Madinah bagi pihak Muawiyah. Satu hari raya, Marwan nak khutbah dulu, khutbah raya sebelum solat. Sepatutnya khutbah raya lepas solat kan. Khutbah Jumaat baru dulu, kemudian baru solat. Dia naik mimbar nak khutbah. Katanya Abu Sa'id duduk dekat mimbar, dia tarik baju kamu tu, turun. As-salatu qabla al-khutbah. Solat dulu sebelum khutbah. Berani dia, masya-Allah, tabarakallah. Kata di Marwan, qad turika ma hunalik. Selesai dah masalah ni, kita tukar je lah. Apa masalahnya? Adalah masalahnya, panjang cerita. Katanya kalau solat dulu, lepas solat orang tak tunggu, orang balik. Jadi khalifah nak bercakap, orang tak dengar. Gitulah suasana dunia ni. Orang kalau suka dia dengar, kalau tak suka dia lari kan. Jadi khalifah tak mau orang lari, dia nak perangkap orang, dia nak khutbah dulu. Abu Sa'id larang. Faqala Abu Sa'id, amma haza faqad khada ma'alih. Jangan ubah. Sepanjang aku ikut duduk dengan Nabi SAW, Nabi kita tak pernah khutbah raya selepas daripada sebelum solat. Solat dulu. Kemudian dia pun menyampaikan hadis. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Fa illam yastati', tak mampu, fa bilisanihi, ubah dengan lidah, nasihat. Tak mampu juga, fa biqalbihi, dengan hati. Wa zalika adhaful iman, itulah selemahnya iman. Hazal hadis rawahu Muslim. Katanya Abu Sa'id akhirnya menangis. Dia kata, kan dia dalam hadis tadi, iza ra'ahu aw syahidu, bila dia tengok benar-benar ataupun dia saksi, dia kena bagi tahu, kena sokong. Apabila tengok mungkar, dia kena sekat. Kata dia Abu Sa'id, qad hibna, kami dah takut. Berapa banyak kita tengok mungkar, kita diam. Menangis Abu Sa'id. Nih, dua sikap yang kita tengok. Dia tegur khalifah, dia tegur gubernur. Tapi dia menangis, dia kata dia tak mampu nak buat kerja. Subhanallah. Kita hari ni apa yang kita berani tegur? Nah, berani mengamuk dekat Facebook, perli menganyi orang berani, tapi betul-betul nak cegah kemungkaran, berdepan dengan pemerintah, gitulah keadaan kita. Baiklah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mati pada tahun ada kata 74, ada kata 64, ada kata 63, mata sanata khamsin wa sittin, ada kata tahun 65. Itulah sahabat-sahabat dulu berbeza tarikh sebab dia tak ada surat report, surat apa ni, si dia mati masa tu kan. Baik, kita pergi pada Zainab pula. Cerita malam ni semua menarik. Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud ni, nama dia Zainab binti Abdullah. Zainab binti Abdullah, katanya Abdullah ni gelarnya Abu Muawiyah. Jadi dia ni anak Abu Muawiyah As-Saqafiyah. Saqafiyah, mana nama dia Zainab As-Saqafiyah. Isteri kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi yang hebat. Jadi dia ni isteri kepada sahabat Nabi yang besar.
Dia juga meriwayatkan hadis daripada Nabi, daripada suami dia, daripada Sayyidina Umar dan lain-lain lagi. Kanan Zainab ni orang pandai bekerja. Dia panggil sana'ul yadaini, orang yang tangan hidup. Boleh jadi dia tenung kain ke, dia buat kuih. Yang penting dia boleh kerja, dia ada duit dan dia nafkahkan duit tadi kepada suami dia. Dan juga anak yatim, dia apa ni, yang dia jaga di rumah dia. Anak saudara dia tapi anak yatim. Wahum banu akhiha wa banu ukhtiha. Anak saudara dia. Anak saudara dia yatim, dia bela. Dia ada duit kan. Maka dia kata dia ni ada duit, alhamdulillah. Dan selain daripada dia boleh nafkahkan kepada suami dia dan anak-anak yatim dan anak dia, dia juga sempat beli al-hulay, beli barang-barang kemas, barang perhiasan. Masya Allah. Sebab tu dia pergi tanya Nabi tadi tu. Aku ada barang kemas, aku nak sedekah. Tapi Ibnu Mas'ud kata sedekah kat dia lah. Kenapa pergi sedekah orang lain? Dia pun tak ada duit. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Suami dia siapa? Abdullah, tanda tuan. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Huzali. Gelaran dia Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, mak dia Ummu Abdillah bintu Abdul Wud ni hebat orangnya. Waktu Nabi kita gali khandak, gali parit, salah seorang daripada nama dia Abdul Wud. Wallahu alam dia ni ataupun orang lain. Tapi saya tengokkan nama ni. Waktu anak duduk ceramah di Madinah dulu, Abdul Wud ini salah seorang panglima Quraisy yang cuba nak lompat parit. Kan parit Nabi buat kondak tu, dia lompat dengan kuda dia tak lepas, jatuh dalam parit. Amr bin Abdul Wud. Kan? Wallahu alam, adakah dia adik-adik dia atau orang lain. Tapi saya tengok nama ni. Bila dia lompat, jatuh dalam parit, orang lontar dengan batu. La, dia kata, aku ni panglima, kalau nak lawan turun. Main-main lontar bukan anjing. Debel lagi dia. Jatuh dalam parit pun masih lagi tunjuk ke debel kan. Itu panglima. Kita bukan panglima, kita panglari nama dia kan. Baik, kita balik pada Ibn Mas'ud. Mak dia Ummu Abdillah ni binti Abdul Wud aslamat wa sahibat. Masya Allah, mak dia masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Abdullah masuk juga masuk Islam. Awal lagi dia sempat berhijrah 2 kali. Hijrah Habasyah, hijrah ke Madinah, dan dia menyaksikan peperangan Badar dan semua peperangan selepas daripada Badar. Dan terkena Abdullah masuk dengan nama Sahiba Na'lai, penjaga 2 kasut selipar Nabi. Contohnya bila Nabi SAW masuk masjid, pergi mana-mana tempat, bila Nabi buka selipar dia, na'al dia, kasut dia, capal dia, Abdullah masuk ambil, dia pakai kat sini, kat tangan. Takut orang ambil. Ataupun takut orang sepak ke, takut hilang ke. Yang penting dia tak sini. Terkenal dengan nama Sahibun Na'lain. Kita hari ni pelik pula dan capal letak atas piak lah, masuk letak di tangan ni sebab takut hilang. Dan banyaklah riwayat dia daripada Nabi SAW. Nabi mempersaudarakan di antara dia dengan Ibnu Zubair, baik di antara Az-Zubair wa ba'dal hijrah bainahu wa baina Sa'd bin Mu'az, wa kana dia di antara orang yang berani menzahirkan bacaan Quran di Mekah. Masya-Allah. Mata Abdullah Mas'ud, meninggal, wafatnya Ibnu Mas'ud ni sebelum dibunuh Sayyidina Umar. Itulah, dia mati di Madinah pada tahun 32 waqila ghaira zalik. Wallahu alam. Baik para pelajar sekalian, isu yang keempat, isu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususkan satu masa untuk kuliah ataupun ceramah kepada muslimah. Ceramah khas kepada wanita. Kan Nabi kata khutbah dulu depan, kemudian dia pergi ke tempat muslimat. Ataupun hari lain. Maka di sini kata di Zainab radhiyallahu anha,
pada hari raya itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ceramah khusus kepada wanita. Di antaranya Nabi kita bagi tahu, tasaddaqna walau min huliyikum. Aku tengok kamu ni perempuan, ramai di kalangan kamu ni, ramai di kalangan wanita masuk neraka. Ada riwayat begitu. Tapi dalam riwayat yang ada dekat saya ni tidak sebut. Cuma ada riwayat lain kata Nabi sebut dalam khutbah itu, aku tengok ramai di kalangan wanita masuk neraka. Qalu ya Rasulullah, kenapa? Yakfurna. Sebab Nabi kata mereka ni banyak kufur. Sahabat bertanya, yakfurna billah, mereka kufur dengan Allah ke? Nabi kata, la yakfurnal ashir. Sebab mereka suka mengingkari, mengkufuri nikmat yang diberi oleh suami. Dengar ni puan-puan semua. Nikmat yang diberi oleh suami. Bukan kufur kafir lah. Dia panggil kufur nikmat. Suami dia buat baik sepanjang masa. Sekali suami dia tak dapat nak menunaikan hajat dia. Dia nak beli apa benda ke, suami tak lulus, mengamuk. Semenjak aku kahwin dengan awak ni, tak pernah dapat benda baik. Masya Allah, tabarakallah. 5-6 orang anak dah ada tak dapat benda baik dia. Itu dia panggil yakfurnal ashir. Maka Nabi SAW nak cover balik keadaan, Nabi kata, tasaddaqna walau min huliyikum. Sedekahlah. Bagilah infak. Kalau tak ada duit, bagi je dia punya perhiasan kamu. Sudah dah lah. Bila Nabi suruh sedekah, Bilal radhiyallahu anhu buka kain serban ni, tak ada kain. Fara'aituhunna yuhwina ila azanihin wa huluqihinna. Aku tengok orang perempuan duk tarik serban dia, ada yang tarik rantai dia, diserah ke Bilal. Bilal duk pegang macam derma kilat lah, kita derma kilat hari ni. Derma kilat. Jadi derma kilat ni pun ada dalam zaman Nabi pun sudah ada peristiwa ini, banyak lagi peristiwa lain kan. Summartafa'a huwa wa Bilalun ila baiti. Pada selesai Nabi kita khutbah, Nabi kita bagi tazkirah, muslimat pun telah bagi sumbangan apa yang mereka ada. Bilal baliklah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan bahawa kita boleh beri galakan kepada muslimat supaya bersedekah, supaya berinfak. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, nampaknya muslimat lebih banyak duit dari muslimin. Minta maaf lah kan, para muslimat yang suka belajar ni lebih banyak duit daripada suami. Sebab suami mungkin kerja biasa-biasa, dia kerja banyak biasa, luar biasa. Ada sekarang ni yang kerja kat rumah je dah. Kerja jual kod internet COD pun sudah banyak fulus. Masya Allah, tabarakallah. Maka tak salah wanita memiliki harta, tidak salah. Dan kita kena ingat, ini hak istimewa dalam Islam. Islam tidak mendiskriminasi wanita, tidak. Wanita boleh memiliki harta, sama ada dengan usaha dia, dengan kerja dia, ataupun melalui pusaka. Ayah dia tinggal harta, dia boleh milik. Bukan macam zaman jahiliah dulu, wanita tak boleh milik harta. Dia kata wanita ni bahan suka-suka gitu ya. Lepas tu jadi bini orang lah. Islam ambil harta. Bila kita milik harta, kita berhak tasarruf. Kita boleh buat apa harta kita tu. Kita nak sedekah boleh, nak beli barang boleh, nak beli nak COD apa pun boleh lah, sebab duit banyak kan. Kabar-kabar kejap-kejap lori masuk. Apa tu? Perabot. Perabot jati masuk. Bukan biasa-biasa punya perabot contohnya. Suami dia tunggu angkat je lah. Alhamdulillah, jazakillahu khairah. Tidak jadi masalah. Isteri nak sedekah kepada siapa? Nak wakaf, silakan. Suami dia tak boleh halang. Sebab apa? Sebab itu harta dia. Tapi kalau harta suami, isteri nak sedekah, mesti dapat izin. Bang, ni duit ni abang bagi kat saya 500 kan. Tapi bulan ni saya punya belanja, beli beras, beli lauk, beli semua ni, beli pampers anak, ada lagi lebih 50. Boleh tak saya nak sedekah? Kena minta izin. Sebab itu duit dia. Tapi kalau duit awak, duit cik puan yang kita usahakan, tak ada, suami tak boleh nak halang. Kerana itu, bila Zainab ni kemukakan cadangan, tengok ni. Bila Zainab balik ke rumah dia setelah dia dengar kuliah, dengar ceramah Nabi SAW, maka dia beritahu kepada suami dia.
Ini poin yang penting. Wanita walaupun dia ada duit dia sendiri, jangan membelakangi suami. Ini saya dengar 2-3 soalan orang tanya ni, Ustaz, macam mana nak nasihat? Isteri saya ni membelakangi saya, tak mau dengar cakap saya. Dia duduk dengar cakap adik-beradik dia, kawan-kawan dia je. Mentang-mentanglah dia kaya, dia ada duit. Kita kata jangan puan. Puan hajah, puan apa saja pun bermusyawarah dengan suami. Walaupun duit kita, tapi apa salahnya? Dan bila dia balik cerita kepada suami dia faqih, alim, ulama. Dia nak sedekah, maka suami dia kata, apa ya masalah awak ni? Saya ni miskin, sedekah kat saya. Tapi Ibnu Mas'ud masih lagi bertawaduk. Kalau nak pasti, nak jelas, pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, abanglah pergi. Ibnu Mas'ud kata, pergi sendiri. Biar kamu sendiri dengar dengan telingamu, boleh ke tak boleh. Kita sedekah kepada suami sendiri. Jadi infak ke tidak? Pergi tanya sendiri. Kalau aku tanya kan, macam tak puas hati pula isteri. Biar dia dengar sendiri. Allahu Akbar. Maka yang keenam, isu yang keenam, kita tengok zaman itu, zaman siapa? Zaman itu isteri, wanita ke laki-laki, masing-masing nak mendapatkan ilmu yang pasti. Yang kata bahasa sekarang ni, autentik dalam maklumat yang dia nak terima. Walaupun suami dia sudah alim, tapi dia nak tanya Nabi sendiri. Sebab Nabi yang paling alim dalam dunia ini kan. Maka dia pergilah. Sampai-sampai rumah Nabi, sudah ada seorang lagi wanita dengan isu yang sama, nak tanya hukum yang sama. Siapa dia? Iaitu isteri kepada Abu Mas'ud Al-Ansari. Nama dia Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Isteri dia juga bernama Zainab. Masya Allah. Rupa-rupanya orang nama Zainab ni orang murah rezeki. Kan? Kalau ada kawan-kawan kita, Makcik Zainab tu, dah, orang murah rezeki insya-Allah. Tapi zaman lah ni, ana pernah ditanya oleh orang-orang muda. Dia kata, Ustaz, Abu Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Saya dapat baby. Boleh tak bagi nama seorang? Saya kata, baby laki-laki, perempuan. Perempuan. Lah Zainab. Senyap tak jawab dah. Zaman tak jawab dah Zainab. Dia kata, tua teh bunyi Zainab ni. Kalau kata Saudah lagi tak mau kan. Baiklah. Zainab. Abu Mas'ud Al-Ansari, nama dia Uqbah bin Amir. Ada kata nama Hazila, yang pentingnya masyhurnya nama ini. Jadi hajat dia sama juga dengan hajat Zainab Abdullah Mas'ud. Masing-masing nak tanya. Jadi kebetulan bila mereka tengok Bilal ada, kata Bilal lagi tanya, malu kami nak tanya Nabi, nak berdepan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haya, malu. Orang zaman dulu pemalu orangnya kan. Dia kata bila lagi tanya, dia tunggu kat luar ni. Cuma dia kata kalau boleh kak, tak usah bagi tahulah kita ni, awak tanya ya soalan. Nabi SAW dia tak jawab soalan, dia nak tanya. Siapa dia tanya? Man? Kata di Bilal, Zainab. Nabi kata, Ayyuz Zayanib. Zainab mana? Zainab ramai kat Madinah ni. Zainab mana? Tengok detail. Barulah Bilal kata Zainab Abdullah, isteri Abdullah bin Mas'ud. Timbul soalan di sini. Kan mereka pesan kepada Bilal, jangan tak usah bagi tahulah kami ni. Dia bukan tak mahu supaya sembunyi. Dia kata tanya je hukum. Kami ni tak penting. Maka Bilal tidak dikatakan pengkhianat kepada amanah sebab dia tak kata rahsia kan. Dia kata tak usah sebut ya. Gitu. Baiklah. Yang kedua, Nabi kita salah kenal di Madinah ni ramai sekali wanita nama Zainab. Zainab Abdullah Mas'ud, Zainab Abu Mas'ud, Zainab isteri di sendiri Ummul Mukminin. Maka Nabi kata Ayyuz Zayanib. Zainab mana? Nak pasti. Baiklah para pelajar sekalian, kita jangan duk sembunyilah nama isteri kita. Kenapa? Setengah orang ni tak mau. Anda tengok orang Arab ni kak jemputan kahwin pun dia tak tulis nama wanita, tak tulis. Dia tulis harim fulan-fulan, gitulah. Dia tak apa, dia tulislah nama. Apa masalah kita kan? Tapi zaman kita ni orang buat nama gelaran, nama samaran, ummu fulan, tak ada masalah. Baiklah. Maka dalam bab hukum, kita berpindah ke hukum.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan membenarkan kata-kata Ibnu Mas'ud bahawa boleh isteri sedekah kepada suami. Isteri boleh sedekah kepada suami. Bahkan Nabi kata sadaqah Ibnu Mas'ud. Benar apa yang disebut oleh suami awak. Benar apa yang disebut oleh suami awak. Maka Nabi kita bagi tahu bahkan sedekah kepada keluarga yang dekat ini dapat dua pahala, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Sedekah dan hubungi kekeluargaan. Maka itu lebih baik. Timbul soalan, tadi Ustaz cakap tak payah bersembunyi nama isteri, betul. Tapi macam fenomena sekarang ni, masa yang duk tayang gambar bini kat Facebook tu apa cerita? Saya kata itu terlebih over. Lebih sangat. Habis gambar cium bini lah, suap makan kek lah. Yang buat pula ustaz tu. Allahu Akbar. Malulah ustaz korang. Bagi orang kampung yang buat benda-benda duk main suap kek. Sambut hari jadi, anniversary perkahwinan. Saudara. Ayu muru'ah hadi. Allahu Akbar. Tapi maksud kitanya sebut nama, bukannya nak suruh tayang gambar bini. Ambil tayang gambar bini lah, bercinta-cinti, gambar romantis. La haula wala quwata illa. Kalau orang kampung buat, saya kata biarlah. Kalau ustaz buat, yang ada gelaran pula Al-Hafiz kat belakang, ini dahsyat. Ini tidak betul dengan akhlak hamalatil Quran. Baiklah, kita pergi kepada cerita kita. Sedekah apa? Ulama tanya di sini, adakah sedekah sini maksud dia zakat? Isteri boleh bagi zakat kepada suami ataupun tidak? Maka zahir daripada riwayat ini, annaha sadaqatut tatawwu'. Sedekah sunat. Sedekah sunat. Sebab riwayat-riwayat menunjukkan bahawa Nabi kita khutbah pada hari raya menggalakkan wanita ini bersedekah, masing-masing bawa keluarkan, ada keluar subang dia, ada keluar cincin, ada yang keluar rantai, gelang, campak kepada Bilal untuk dikumpulkan. Jadi di sini tidak ada isu nisab, tidak ada isu haul, yang adanya isu sedekah. Maka di sini menjelaskan kepada kita sedekah di sini sedekah sunat. Maka para ulama berbincang hadis ini tentang kita boleh bagi zakat kepada keluarga, tapi keluarga yang tak pulang kepada kita, macam adik-beradik kita miskin, boleh kita beri zakat. Kalau bagi sedekah infak biasa, itu tak ada khilaf lah, harta zakat boleh diberi. Tapi ada kepada suami macam mana? Jadi ada di sini timbul lagi masalah. Ada di kalangan ulama kata boleh kalau suami dia miskin, atas dasar dia tu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, kan? Ada yang mengatakan tidak boleh sebab duit itu akan balik semula ke rumah kita. Kita bagi zakat ke suami, habis suami kita balik beras, kita makan pula duit. Jadi di sini kata orang macam main tarik tali, pergi mari. Jadi ada khilaf lah di sini. Yang pentingnya kita ambil sedekah yang sunat. Sedekah sunat yang bukan wajib. Berilah kepada suami, kita niat sedekah. Puan berpahala, puan bagi sedekah. Sedekah kepada anak-anak, boleh sedekah. Cuma zakat tu kita kata ada khilaf. Zakat kepada suami, zakat kepada anak-anak, itu dia panggil khilaf ulama dalam masalah ini. Jadi kita fokuskan sedekah di sini sedekah sunat. Infak fisabilillah. Panjanglah kalau nak bahas, jadi saya pun tak nak bahas. Baiklah para jemaah sekalian, rahmatnya Islam, Allah Ta'ala beri kepada hak wanita, semua nafkah dia, daripada dia kecil ditanggung oleh bapak dia. Bila dia sudah kahwin, ditanggung oleh suami dia. Kalau dia sudah berpisah dengan suami, kalau dia ada anak dia tanggung dia. Ataupun balik semula kepada keluarga dia yang menanggung dia. Tetapi, kalaulah bila dia ni ada duit, macam zaman kita hari ni ada duit, maka duit itu hak dia. Dia boleh guna. Walaupun isteri bekerja, menjadi kewajipan kepada suami menanggung dia. Cuma kita tengok hari ni secara realiti, dan ramai di kalangan wanita yang bekerja dan mendapat keizinan suami untuk bekerja di luar rumah. Bila dia kerja luar rumah, maknanya banyak tanggungjawab dia di rumah, mungkin cuai lah sikit kan.
Anak-anak dia tak sempat nak jaga, suami dia sendiri pun tak sempat nak jaga, makan tengah hari dijamu oleh kantin. Contohnya kita kata tak apalah, masing-masing reda meredai. Maka di sini sepatutnya suami isteri berbincanglah dengan suami. Saya ada duit, abang pun ada duit. Jadi kita sama-samalah infak, sama-samalah belanja, perbelanja hidup kita ni kita berkongsikan. Contohnya anak ni sepatut saya jaga. Contoh, kalau sana saya nak pergi kerja, saya bayar harga nursery, saya bayar harga pengasuh, saya bayar. Jadi berundinglah di antara suami isteri. Kalau masing-masing sudah ada duit, tapi kalau suami dia tak ada duit, tak payah runding-runding lah. Tak payah runding, tak perlu diungkit, tak perlu dicerita kepada orang, tak perlu di Facebook. Sedekah je kepada suami. Semuanya kita dapat pahala. Alhamdulillah. Suami juga sedekah kepada kita. Dia tolong jaga kita, dia duduk di rumah kita, dia kawal kita dan macam-macam kasih sayang. Hidup atas dunia ni kalau seorang kaya pun tak selesa juga. Tapi kalau ada kawan, walaupun dia miskin, tapi dia suami. Kita nak suruh nampak suami kita standard, kita belilah baju cantik-cantik. Waktu terima gaji, pergi beli baju comel. Waktu ada majlis-majlis, orang tengok suami siapa tu? Kemah juga suami cikgu. Walaupun kerja dia driver kita kan. Alhamdulillah. Allah SWT beri masing-masing lah. Yang penting, sama-sama kita bertanggungjawab. Sama-sama kita berbincang untuk keharmonian rumah tangga kita, insya-Allah. Setakat itu dulu, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.